Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Syafiqah, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Tapi yang patutnya kena tanya sihat ke tak awak ni? Saya sihat, masih bertenaga. Masih bertenaga. Masih bertenaga. Baru saja balik ni Ridwan. 2 hari ni di camp. Wah, ada apa tu Ridwan? 2 hari di Pengkalan Udara Jugra. Saya sangat berbesar hati dipilih salah seorang wakil media untuk Hari Bersama Media Kementerian Pertahanan 2024. Okey. Jadi kami ni wakil media seramai 56 orang. RTM dia ada tim SPM, lepas tu panorama, lepas tu bahagian media sosial dan juga berita. Dan juga ada juga media Prima, Astro dan banyak lagi wakil agensi-agensi lain. Kami diberi peluang untuk merasai sendiri kehidupan sebagai tentera 24 jam. Oh ni. Okey. Ini saya. Ini awal-awal. Saya atas sekali angkat tangan. So ini antara latihan yang kami diberikan adalah latihan menembak menggunakan M4, lepas tu pistol, dan selepas itu ini kumpulan saya, kumpulan taring. Kumpulan taring. Kami diberi juga cabaran untuk survive dalam hutan. Pada waktu malam kami diberi ration dipanggil. Dan macam mana kita nak masak makanan tersebut supaya sedap. Dan semua tu diberi markah lah. Ini saya ketika cabaran menembak. Tapi tangan saya keras. Macam mana prestasi awak ketika tu? Saya dapat markah 49, saya dapat intai. Tetapi penerbit kita dapat markah lagi tinggi kerana penerbit kita mendapat tempat ketiga, penembak terbaik. Ini saya. Jadi ini antara pengalaman yang mungkin dekat luar kita tak akan dapat. Untuk menembak menggunakan M4, untuk menembak menggunakan pistol, dan kita diawasi oleh, dipanggil pengasuh ketika menembak tersebut. Pengasuh, babysitter. Menggunakan senjata semua itu sangat berbahaya, dan babysitter ini semua, pengasuh ini semua adalah pegawai Paskau. Pegawai khas Tentera Udara di Raja Malaysia. Ini pengalaman 2 hari ini merupakan pengalaman yang tak dapat kita rasa kat luar. Ini ketika demonstrasi menyelamat maritim di sungai itu saya tak dapat. Tetapi salah satu compare kita daripada panorama, dia berada dalam helikopter tersebut dan juga diselamatkan oleh kumpulan Paskau lah, kumpulan penyelamat kalau kita terjadi apa-apa dekat situ. Menggunakan helikopter dan sebagainya. Selain daripada itu, antara pengalaman lain yang saya rasakan adalah mungkin kita orang biasa, kalau kita rasa belengas, bahasa-bahasa, rasa limas, kita pergi mandi. Tapi bila kehidupan sebagai askar, kadang kita tak mandi daripada pagi sampai tengah malam. Dia paling mencabar adalah pada waktu malam tu, bila kita dalam keadaan rimas. Ya Allah, kita rasa biasa dengan agas, dengan nyamuk dengan semua sekali. Dengan tempat tidur pun biasa saja kan. Hanya diberikan bantal dan juga tilam sahaja. Bilik pun asas. Tak adanya, awak media kami berikan bilik aircon, tidak. Kami macam orang biasa, memang diberi pengalaman sebagai tentera selama 24 jam. Tetapi apa yang saya nak sampaikan, apa yang kami dapat itu, kalau air itu sebesin, kami hanya dapat setitik saja. Saya yakin lagi banyak pengalaman-pengalaman lain yang tak dapat kami rasai. Tetapi terima kasih banyak-banyak kepada Kementerian Pertahanan, kepada Unit Komunikasi Strategik Kementerian Pertahanan, dan juga terima kasih kepada Pasukan Khas Udara, Pasukan Khas Tentera Udara di Raja Malaysia kerana memberi peluang untuk kami rasai. Dan kami akan tunjuk secara visualnya kepada penonton Selamat Pagi Malaysia dan juga kepada rakyat Malaysia apa yang kami lalui, dan rakyat Malaysia perlu menghargai. Bukan senang sebenarnya untuk bergelar sebagai seorang askar dan juga seorang tentera yang mengawasi dan juga menjaga keamanan Malaysia. Syafiqah patut cuba tahun hadapan. Tahun depan saya memang nak cuba. Kami memberi cadangan instead of 2 hari ataupun 24 jam, 5 hari Syafiqah. Boleh, tapi dengan syarat saya nak naik Sukhoi. Saya kena ada Sukhoi tu. Saya nak rasa zero gravity. Alang-alang. Penerbit kata demam. Alang-alang saya masuk, dia kena macam tu terus. Okey, tapi itulah satu pengalaman yang sangat menarik untuk Ridwan. Jadi ini sebenarnya boleh meningkatkan lagi jati diri kita. Sayang kepada negara. Jadi harapkan pengalaman ini dapat dirasai oleh mereka di luar sana. Jangan lupa PLKN bakal salah satu pegawai bagi tahu, kalau awak nak lembut, sebab tangan saya lembut keras waktu menembak, dia kata kena rebus tangan. Mentaliti dia. Rebus sangat tu. Bagi lembut, baru menembak tu boleh tepat. Kami memerlukan lagi Ridwan untuk tekan-tekan skrin ni sang awak. Tekan skrin. Itu cerita kami, nanti kami akan sediakan package untuk kami tunjukkan apakah aktiviti sepanjang 24 jam tersebut. Tapi ini pula berkaitan dengan sambutan Deepavali esok. Tapi kemeriahannya telah pun kita rasakan bermula semalam sebenarnya. Okey, ini ialah berkaitan dengan tol percuma yang bermula tengah malam semalam lagi sehingga malam ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat India beragam
agama Hindu sempena sambutan Deepavali tetapi turut dirasai oleh semua pengguna lebuh raya. Tapi apa yang lebih penting ialah sebenarnya kita nak kongsikan bersama dengan anda yang berkaitan dengan cadangan waktu perjalanan. Ya, biasanya cadangan waktu perjalanan ini diberikan untuk memberi guide kepada kita supaya kita masuk ke lebuh raya itu mengikut waktu-waktu supaya tidak mengalami kesesakan. Ya, betul. Terutamanya kalau ke Pantai Timur, kesesakannya di lebuh raya Karak, di Tol Gombak dan juga Tol Bentong. Itu boleh makan masa. Contohnya daripada Angkasa Puri, saya pernah balik ke Terengganu pada hari raya haji waktu tu 4 jam. 4 jam Angkasa Puri nak pergi ke Tol Gombak 4 jam. Yang biasanya hanya mengambil masa setengah jam ke 45 minit sahaja. Itulah sebab apa-apa sahaja perayaan di Malaysia ni bukan disambut oleh bangsa tersebut tapi juga semua akan menyambutnya. Macam kita di Bali, kita juga mengambil peluang ini untuk balik ke kampung. Jadi sedikit cadangan waktu perjalanan kalau anda nak pulang ke Kelantan pada hari ini ataupun besok ataupun esok ke Kelantan, anda disarankan untuk masuk ke Tol Gombak pada jam 6 pagi hingga 10 pagi. Kepada sesiapa sahaja yang nak pergi ke Terengganu, anda sabar sekejap, masuk Tol Gombak lambat sikit, masuk pukul 8 hingga pukul 10 pagi, dan anda yang ke Pahang yang dekat sikit dengan Kuala Lumpur ini lambat sikit, sabar lagi. Anda kena masuk ke Tol Gombak pada pukul 10 pagi dan 2 petang. Kalau nak balik juga, di sini diberikan guide kepada anda semua. Anda boleh dapatkan infografik ini di Instagram Berita RTM. Selain daripada itu juga, ini berkaitan juga dengan Deepavali, juga pengawalan harga barangan asas. Di mana kalau kita melihat seramai 87 pegawai penguatkuasa dan pegawai pemantau harga dari KPDN Kuala Lumpur telah ditugaskan untuk memantau pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2024 yang bermula semalam, di mana ianya melibatkan 98 buah premis di 11 kawasan parlimen di wilayah Persekutuan. Juga kita ingin kongsikan bersama dengan anda, kerajaan juga komited untuk memperkasakan lagi komuniti India melalui mitra. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkata demikian ketika dalam satu pertemuan beliau bersama pengurusan mitra dan beberapa ahli parlimen mewakili masyarakat India semalam. Dan esok kita akan bawakan kepada anda semua siaran Selamat Pagi Malaysia. Saya bersama dengan Raja Sofia. Kita akan merayakan Deepavali bersama-sama dalam studio Selamat Pagi Malaysia. Jadi hari ini banyak sebenarnya yang kita akan kongsikan, Syafiqah. Dan salah satunya masih lagi dalam untuk kita menganalisis belanjawan 2025. Hari ini kita akan memberi fokus kepada Kementerian Pertanian dan juga keterjaminan makanan. Ya, betul. Juga sempena dengan sambutan Hari Rabies Sedunia, juga kita akan bicarakan sebentar saja lagi. Jangan dengan ke mana-mana, kita nak berehat seketika kembali selepas ini.